perkara-perkara yang kusut-kusut, perkara-perkara yang dianggap yang tidak baik, yang dikecam. Yang sana kecam sini, sini kecam sini, yang sana maki sini, yang maki sana maki sini, sampai yang saya dengar sampai yang melibatkan macam-macam orang yang mereka sayang. Tak perlu saya ucaplah dalam ni. Cuma saya berpendapat sebab pengalaman-pengalaman yang telah saya lalui sebelum-sebelum ni. Guys, saya ni bukanlah orang yang berasal daripada sesuci embun pagi. Saya juga berasal daripada lumpur yang kotor. Saya ni manusia yang pernah melakukan kesalahan dan kesilapan. Saya ni manusia yang pernah berbuat kejahatan. Saya bukanlah orang yang baik asalnya, tak ada. Saya mengaku saya pernah membuat salah dan silap. Saya pernah membuat keburukan, kejahatan. Saya pernah ada dunia gelap saya. Jadi saya suka ambilkan pengalaman itu dan saya bawa ke hadapan. Selepas apa guys? Selepas saya juga diambil oleh pembimbing saya juga dipilih oleh pembimbing saya, maka pembimbing saya itu mengasuh saya, mengajar, mendidik supaya saya jadi lebih baik, jadi baik daripada dunia-dunia saya sebelum-sebelum ni. Jadi atas pengalaman-pengalaman saya yang lalu, saya bawa ke hadapan dan saya nak beri cadangan. Itu pun jika mereka-mereka ni setuju. Setelah apa yang saya nampak, saya baca komen-komen pada hari ni guys. Daripada pagi tadi saya bangun tak ada buat apa. So saya bangun, saya baca komen-komen. Saya nampak keprihatinan netizen ataupun mereka-mereka yang komen di dalam video live saya ni. Mereka lebih kepada mencari kebaikan, mencari kedamaian. Jadi dalam proses yang saya memikir ni, maka wujudlah satu cadangan. Cadangan saya ni tiada lain, bukanlah berunsur punya niat yang bukan-bukan, melainkan untuk kebaikan. Jadi guys, saya ingin memberi cadangan supaya perkara ni diwujudkan. Wujudkan satu tim, yang mana tim ini perlulah ada law, perlulah ada undang-undang, perlulah tahu macam mana mengikut ataupun perlulah tahu bagaimana untuk membawa sesuatu isu tidak melibatkan sesiapa ataupun mudaratkan sesiapa. Seperti apa yang berlaku sebelum-sebelum ni. Kalau you all guys tengok, sana kecam sini, sini kecam sini, sana maki sini dan sana maki macam-macam perkara maki-maki ni menjadi bualan, tak habis-habis. Jadi saya ambil satu pendekatan yang baik, maka saya nak wujudkan satu tim bersama. Saya sebut nama bersama. Saya juga cadangkan kepada Jebat, iaitu Jebat Derhaka. Saya cadangkan juga kepada Don Jai. Saya cadangkan juga kepada Botak Bon. Saya cadangkan juga kepada Tok Singa. Saya cadangkan juga kepada Syafiq. Saya cadangkan juga kepada Joseph. Mereka ni yang level top-top. Jadi saya orang yang insan yang kedil, yang tidak tahu apa-apa, yang masih dalam proses belajar. Jadi saya juga belajar daripada mereka. Maka saya nak wujudkan satu tim dengan mereka-mereka ni. Sebab apa? Sebab mereka punya aura yang tersendiri, mereka punya keberanian yang tersendiri, mereka punya kata-kata semangat yang tersendiri, mereka juga punya semangat daripada diri mereka sendiri. Jadi ini perkara-perkara yang saya lihat daripada sudut kebaikan yang ada pada mereka. Jadi apalah salahnya jika saya beri cadangan yang baik, supaya tiada lagi pergaduhan, tiada lagi perbalahan, maki-makian dan sebagainya. Jadi guys, setelah apa yang saya nilai, setelah apa yang saya teliti, komen-komen yang telah dikeluarkan oleh netizen adalah perkara-perkara yang baik bagi saya. Jadi maka di situ wujudlah satu pemikiran yang baik, yang mana saya rasa eloklah dah sampai masanya. Sebab ada lebih banyak lagi perkara-perkara yang penting. Ini yang saya maksudkan. Apalah salahnya jika pasukan ini yang dibentuk, yang baru nak dibentuk ini, membuat satu pasukan dan membawa isu-isu yang baik demi rakyat, demi bangsa, demi agama dan juga negara. Jadi saya fikir itu yang paling baik.
itu pun terserahlah kepada mereka, sebab saya tidak pun telefon jebat untuk bercakap, walaupun saya ada nombor telefon jebat. Saya ada nombor telefon Donjai tapi saya tak call Donjai atas cadangan saya ni. Saya ada nombor telefon Tok Singa tapi saya tak call Tok Singa atas cadangan saya ni. Saya ada nombor Botak Bon tapi saya tak call Botak Bon untuk cadangkan perkara macam ni. Saya tak call Joseph walaupun saya ada nombor Joseph tapi saya tak cadangkan, tak call Joseph untuk cadangkan perkara macam ni. Syafiq, saya tak ada nombor dia. Saya hanya kenal dia di dalam media sosial, maka saya pun beri cadangan juga kepada Syafiq, sebab Syafiq punya pemikiran yang luas, punya ilmu yang banyak, jadi boleh dijadikan contoh untuk para orang-orang yang macam yang suka buat live ni lah. Maksud saya yang boleh membawa isu-isu ni belajar. Jadi kita sama-sama dalam proses belajar, kan? Belajar untuk apa? Untuk rakyat, untuk agama, bangsa dan juga negara. Jadi saya rasa itu yang lebih baik. Itu yang lebih baik. Sebab guys, bagi saya, masing-masing ada kelemahan masing-masing. Ya, memang betul manusia tidak pernah lari daripada membuat kesilapan, kan? Lautan mana yang tidak bergelora? Bumi mana yang tidak pernah ditimpa hujan? Manusia mana yang tak pernah buat salah dan silap? Jadi bagi saya juga pernah membuat kesalahan dan kesilapan. Jadi apalah kiranya kita nak berbahas ataupun nak berbalah tentang keburukan-keburukan masing-masing. Jadi lebih baik kita ambil satu keburukan ataupun satu kelemahan itu menjadikan kelebihan, daripada kita caci mencaci. Tak ada faedahnya. Dan saya merasakan ini adalah macam seolah-olah macam permainan. Permainan supaya kita ni dialihkan daripada isu-isu yang lebih penting. Sebab saya lihat yang mana mereka ni, contohnya Syafiq, contohnya Botak Bon, contohnya Jebat dan Donjai juga Tok Singa, mereka punya aura ataupun punya follower yang tetap, yang baik, yang saya rasa punya aura yang kuat, yang kuat. Jadi kenapa kita tak nak terus-menerus untuk membuat kebaikan untuk rakyat, untuk agama, bangsa dan juga negara? Kalaulah saya katakan contoh, kalaulah kita lihat Jebat derhaka, mulutnya sebegitu. Tetapi apabila saya berjumpa berdepan, saya tengok Abang Jebat ni cukup hormat orang, cukup dengan kasih sayang. Begitu juga dengan Donjai, begitu juga dengan Joseph, begitu juga dengan Botak Bon yang saya kenal, yang saya tahu Botak Bon ni tak ada pun cerita kurang hajar, tak ada pun cerita apa. Jadi mungkin perkara-perkara itu perlu diubah, perlu diubah. Jadi wujudlah satu pasukan, satu tim. Jadi di dalam tim itu saya cadangkan juga untuk membawa orang-orang daripada golongan yang profesional. Contohnya daripada legal firm. Kita bawa peguam, duduk barisan peguam ada, supaya boleh menasihati kita, memberitahu kita apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Jadi lebih baik saya rasa cadangan saya ini saya cadangkan kepada mereka. Dan saya harap jika mereka setuju, bolehlah inbox ataupun call saya ataupun mesej saya. Saya nak call diorang, nak cadangkan tu saya rasa macam segan. Yalah, siapalah saya? Saya orang yang baru di dalam media sosial. Mereka orang-orang yang lama. Tapi saya berani, saya rasa saya perlu berani untuk menyuarakan perkara ni kepada mereka. So jadi guys, saya juga harapkan korang punya sokongan, korang punya pandangan dan pendapat. Sebab apa? Sebab saya juga membuat keputusan ini selepas saya menilai cadangan ataupun kritikan ataupun komen daripada anda-anda semua. Jadi guys, saya harap pasukan ini terbentuk untuk kebaikan. Tiada lain adalah untuk kebaikan. Sebab bagi saya guys, contohnya apabila keburukan seseorang itu kita nampak, jahat mereka tu kita nampak, tak guna kalau kita hanya bercakap ataupun membiarkan kejahatan mereka. Contohnya macam saya ada seorang anak saya tu tidak tahu membaca. Jadi saya hanya tengok, saya hanya lihat, saya hanya ambil tahu, oh dia ni tak tahu baca. Sampai sudahlah dia pun tak tahu baca. Kalau tak, saya hantar dia ke sekolah. Jadi tindakan yang macam tu, maksudnya kita ambil orang yang bermasalah ni, kita duduk, contohnya Syafiq, orang yang lebih tahu ataupun orang yang ada pengalaman, yang membuat kajian dan sebagainya. Jadi apalah salahnya jika Syafiq boleh polish dia?
Macam tu contohnya. Macam anak yang saya kata tadi, anak saya tidak tahu membaca, saya perlu hantar dia ke sekolah. Macam tu lah. Jadi kita ambil orang ni, contohnya Joseph ni dia langgar, dia suka pergi terjah, dia suka pergi tu membuta tuli katanya. Lebih kurang macam tu. Jadi kita ambil di dalam tim ni dan kita asuh dia, keberanian dia tu kita bawa pada cara lain. Sebab keberanian dia macam-macam. Ada orang berani bersuara, ada orang kontak, ada orang pengaruhnya kuat, ada orang kontaknya power, ada orang cerdik macam Syafiq, ada orang bagus, auranya kuat seperti Botak Bon, ada orang yang ilmu agama boleh, macam Tok Singa. Jadi orang-orang macam ni perlu ada dalam pasukan. Itu cadangan saya. Lebih baik kita membawa isu-isu yang lebih bermakna, yang lebih berkesan kepada rakyat. Sebab sekarang ni apa yang kita nampak sekarang ni, guys, orang-orang ataupun ahli-ahli politik ni sibuk yang merebut kursi, yang rebut kuasa, yang berlompat sana lompat sini, yang gila kuasa, yang nak jadi PM, lepas dia jadi PM, yang ni jadi TPM, berebut-rebut yang itu nak jadi PM, yang ni nak jadi anaknya pula nak jadi TPM 2, TPM 1 dan sebagainya. Di parlimen juga kita sedia tahu, yang sana bercakap, yang sini kata ni, yang sini kata tu. Jadi tak ada penyelesaian. Dan akhirnya rakyat juga yang tertindas di bawah ni yang susah. Hampir 800,000 diberhentikan kerja, guys. Jadi saya ambil satu inisiatif, saya ambil satu pendekatan yang baik. Saya mengajak mereka-mereka ni membuat satu pasukan dan kita membawa isu-isu supaya suara kita ni didengar oleh ahli politik ataupun didengar oleh mereka-mereka yang punya kuasa di dalam kerajaan. Jadi saya harap kepada tuan punya badan, Don Jai, Jebat, Tok Singa, Botak Bon, Syafiq dan juga Joseph. Jadi jika setuju, beritahu, so kita boleh berjumpa. Jika tak setuju, apalah daya saya, apalah kekuatan saya, apalah yang saya harus buat jika kamu-kamu semua tak setuju. So saya tetap akan berjalan walaupun saya seorang diri. Sebab saya punya netizen-netizen yang akan menyokong. Selagi ada orang yang menyokong. Kalau dah tak ada orang menyokong, saya pun tak boleh nak buat apa. Macam tu. Jika mereka-mereka tidak mahu, jika mereka-mereka menolak, itu hak mereka masing-masing. Bagi saya, siapa yang nak duduk, siapa yang nak join, siapa yang nak buat tim untuk kebaikan, saya tidak boleh menghalang. Malah saya menjemput dengan berbesar hati. Tetapi perlu ikut undang-undang yang ada dalam tim, perlu ikut peraturan yang ada di dalam tim. So kita ikut dan kita mendengar nasihat daripada peguam bagaimana untuk kita buat tim, bagaimana perlu kita register ataupun dan sebagainya. Tak nak buat satu macam dah jadi geng pertubuhan haram lah, nanti jadi geng jadi perkara yang tidak baik. Jadi saya cadangkan begitu. Jadi saya harap Syafiq, Botak Bon, Tok Singa, Jebat dan yang lain-lain dapat berfikir dengan tenang dan membuat satu keputusan yang baik. Jadi saya harap you all juga menyokong apa yang saya cadangkan ini. Sebab apa yang saya tengok, kecam jadi perkara yang tidak baik. Sebab selama ni saya mungkin terlepas pandang, saya ada perkara yang saya terlepas pandang. Sebab ialah saya pun ada perkara yang saya perlu buat. Saya bekerja dan saya ada follow case. Jadi apabila saya ada masa, saya melihat komen-komen yang ada, seolah-olah saya juga dihukum. Saya juga dihukum. Contohnya, apabila saya berkawan, mereka datang bertemu dengan saya ataupun kami duduk sekali, duduk minum teh, kami juga dianggap bersekongkol. Saya juga dianggap bersengkongkol dengan mereka. Contohnya, apabila saya berjumpa dengan Anwar Ibrahim, saya dah bersalam dengan Anwar Ibrahim dan mereka kata saya orang PKR pula. Begitulah ibaratnya. Jika saya berjumpa dengan Tan Sri Mudi Yassin, saya duduk dengan Tan Sri Mudi Yassin dan mereka kata saya orang Parti Bersatu pula. Begitulah keadaan apabila kita dihukum. Jadi saya ambil satu pendekatan yang mudah, pendekatan yang baik. Lebih baiklah kita membuat satu tim. Saya cadangkan untuk kita terus menerus berbuat kebaikan. Mana yang tidak baik, kita jadikan kebaikan, mana yang kelemahan kita jadikan kelebihan. Sama-sama belajar. Saya juga dalam proses belajar. Sudilah kiranya abang-abang yang top level ni, yang punya aura yang kuat-kuat ni, sudilah bersama-sama. Walaupun saya orang baru, saya juga nak belajar. Saya tak malu.
Malu apa bosku? Saya tak malu. Saya berani membuat keputusan. Sebab apa? Sebab saya yakin kebenaran, kebaikan itu perlu kita buat. Perlu kita buat. Tiada kompromi. Jadi sebab tu saya cadangkan perkara ni. Dok belaga sama-sama pun tak dapat apa pun. Jadi buruk di mata orang lain je. Lebih baik bersatu bersama-sama. Betul. Betul Abang Rizal. Macam itulah saya cadangkan. Saya lebih kepada niat saya begitulah. Dan saya tak ada telefon sesiapa pun. Saya tak ada telefon Tok Singa, saya tak ada telefon Jebat, saya tak ada telefon Don Jai, dan saya tak ada maklumkan perkara-perkara ni. Begitu juga dengan Botak Bon, saya tak ada maklumkan perkara ni. Saya buat live begini supaya mereka semua tahu, dan saya yakin nanti akan ada feedback selepas itu. So dengan syaratnya perlu ada. Apabila setuju, maka setujulah dengan undang-undang yang akan ditetapkan dalam tim tu. Maka setujulah dengan peraturan yang ditetapkan di dalam tim tu. Jadi peraturan dan undang-undang itu bukanlah datang daripada saya. Perlulah ada persetujuan bersama. Dan kita akan dinasihati oleh barisan peguam. Begitu. Sebab saya tertarik dengan apa Syafiq. Saya tertarik dengan Syafiq di atas apa yang saya dah tengok dia punya page, saya tengok dia punya video-video lepas kan. Saya banyak yang saya boleh belajar daripada dia. Saya tak nak baca kalau orang kata Syafiq ni mental, gila ke apa ke. Saya tak nak baca semua tu, sebab dalam Al-Quran pun dia ada sebut kalau berhubung dengan gila ni, maksudnya majnun. Majnun gila ni guys, gila ni. Macam kalau Syafiq tu, kalau orang kata dia gila, saya pun cakap dengan orang tu, saya kata saya pun gila. Mana ada orang gila mengaku gila, tapi saya mengaku gila. Gila ni guys, skop dia luas. Ada orang yang gila kepada kedua ibu bapa, maksudnya sayang. Ada orang yang gila bercinta, ada orang yang gila dan macam-macam gila. Tapi saya gila kepada Tuhan saya. Saya gila kepada Tuhan saya. Majnun dia panggil. Gila juga. Ada orang gila di tepi jalan, ada orang gila bercakap dengan dinding, ada orang gila menangis sendiri. Dia gila, dia macam-macam gila. Kalau orang ataupun netizen kata Syafiq ni gila, itu dia orang punya pasal. Sebab kita ada nilai kita sendiri. Kita ada apa, pemikiran kita sendiri. Sebab kalau Syafiq, dengar sini baik-baik Syafiq, kalau orang kata kamu gila, saya pun mengaku saya gila. Gila saya bagi gila saya lah. Begitulah. Tapi gila saya adalah gila cinta kepada Tuhan. Jadi itu yang saya nak bawa mereka-mereka ni guys. Bawa mereka-mereka ni berjuang. Apa yang perlu kita belajarlah. Itu yang saya maksudkan. Melayu wajib bersatu walaupun level berbeza. Benar, Mawar. Abang Ali pun boleh ajak sekali. Abang Ali mana tu? Titian Usang. Ali mana? Ali Jim ke? Ali PPM tu? Boleh. Kalau kenal dia, cakap dia, Ujang bawa ini, Ujang nak ajak duduk dalam tim. Aduh. Nak jadi AJK Permahati je boleh. Oh, dahsyat tu. Jadi saya harap, saya nak live sekejap je, saya nak bawa cadangan tu je sebenarnya. Saya nak bagi tahu you all, sebab ramai orang yang komen ataupun beri cadangan-cadangan supaya ada penyatuan dan ada itu dan sebagainya. Jadi selepas itu apabila bersatu, saya nak tengok pula apa komen-komen daripada netizen ni. Guys, sebab apa? Sebab bagi saya dah dipahamkan cerita pasal RBA ni. RBA ni adalah satu organisasi yang melaga-laga kat orang Melayu. Yang dia boleh menyamar jadi netizen, dia boleh menyamar jadi orang Melayu, dia boleh dia macam-macam skill dia ada. Dan saya dah pun belajar berhubung dengan perkara RBA ni. Tapi saya belajar bukanlah habis. Saya belajar sikit-sikit je, tapi sikit-sikit tu pun bermakna bagi saya. Jadi sebab itu saya tak nak kita-kita ni dialihkan dengan pergaduhan, perbalahan sesama Melayu yang akhirnya akan membuat perpecahan, perbalahan. Jadi anak-anak muda akan jadi muak dan bosan dengan apa yang berlaku. Jadi ada yang sebut drama, dia sebut lakonan dan sebagainya. Jadi sekarang ni tiada drama, tiada lakonan, dan saya terus terang secara jujur, saya menjemput ataupun mengajak mereka-mereka yang saya sebut nama sebentar tadi. Kita membuat satu pasukan, satu tim untuk membela rakyat, agama, bangsa dan juga negara. Yang itu saya cadangkan. So guys,
Siapa-siapa yang kenal ataupun yang boleh bercakap dengan Tuan Syafiq, boleh beritahu pada dia, dan sesiapa yang kenal dan boleh cakap dengan Tuan Botak Bon, boleh cakap dengan Tuan Botak Bon. Sesiapa yang boleh kontak Tok Singa, boleh bagi tahu Tok Singa. Sesiapa yang boleh cakap dengan Jebat Derhaka, boleh cakap dengan Jebat Derhaka, dan sesiapa yang boleh cakap dengan Dojai dan juga Joseph, silakan. Boleh bercakap. Saya takkan telefon diorang. Saya takkan cakap dengan diorang. Melainkan diorang yang call saya ataupun bercakap ataupun inbox setuju. Saya tak nak call-call ni sebab nanti kan netizen cakap macam saya ni ada komplot. Itu yang saya tak suka, itu yang saya tak mau. Sebab saya ni bersikap terbuka. Apabila orang nak berkawan, orang nak duduk ajak minum teh, takkan saya nak, engkau ni gaduh dengan Syafiq, aku tak boleh duduk dengan kau, nanti orang cakap aku geng kau. Saya bukan macam tu. Kalau kau ada masalah dengan orang ni, contoh kau ada masalah dengan Syafiq, tu masalah kau dengan Syafiq lah. Kenapa aku nak kena ikut masalah kau dengan Syafiq? Contohnya kalau saya duduk dengan Syafiq, Syafiq ada masalah dengan Jebat, bermaksud saya tidak boleh duduk dengan Jebat. Yang ini yang saya tak boleh nak bawa, sebab saya baik dengan semua orang. Saya dah berubah. Saya bukanlah orang yang macam dulu. Saya tak mau dah. Saya tak nak dunia yang dulu. Saya nak dunia yang sekarang. Jadi saya suka membawa kebaikan. Kan, tak semestinya kalau saya pergi satu hari orang nampak saya masuk tokong Buddha, saya keluar pada tokong Buddha tu, dah orang kata saya tukar agama pula. Jadi ini sikap-sikap yang ada ataupun mentaliti orang-orang yang komen ni. Jadi saya ambil pendekatan yang mudah supaya takkan ada lagi dah orang kata itu, orang kata ni, orang kata itu, kata ni. Selepas ini jika mereka tak nak join, tak nak duduk, okey, tak apa. Kalau saya seorang je lah. Saya nak buat macam mana? Saya memang dah ada brotherhood team dengan Gomo. Kan, cuma di luar brotherhood team ni, maksud saya ni, apa yang saya kata cadangan team ni adalah di luar daripada brotherhood team. Saya sendiri di luar membuat cadangan ni di luar daripada brotherhood team, dan saya dah juga terangkan dan juga bagi penjelasan kepada Papa Gomo, dan Papa Gomo setuju, sebab Papa Gomo cakap ini adalah untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan ataupun kehancuran. Jadi Papa Gomo pun setuju jika perkara itu mendatangkan kebaikan. Jadi sebab tu saya menyuarakan pada malam ini adalah semata-mata untuk kebaikan saja, bukanlah untuk menjatuhkan ataupun menghina ataupun ada planning yang tidak baik dan sebagainya. Tak ada. Saya tidak buat begitu, melainkan kebaikan semata-mata. Jadi saya harap korang juga boleh terima cadangan saya, korang juga boleh terima pandangan dan pendapat saya. Syafiq tu dah ada NGO dia sendiri. Ya, saya faham, saya pun ada NGO saya sendiri. Bukan saya lah Papa Gomo Presiden. Saya pun ada NGO, bukan tak ada. Masing-masing pun ada NGO, tetapi ni apa yang saya cakap, kita di dalam social media, dalam social media ni, dalam FB Live dan sebagainya ni, daripada bergaduh, kita bersatu. Bersatu. Maksud dia bersatu tu kita wujudkanlah tim. Di dalam tim tu ada undang-undang, ada law. So masing-masing boleh belajar. Macam tu lah. Islam adalah bapa saya. Apa tu? Saya tak faham. Saya sokong sangat-sangat cadangan menyatukan anak bangsa kita ni. Thank you bro. Alhamdulillah. Macam nak join Abang. Okey. Jadi macam tu lah guys. Sokong Sokong tak? Korang sokong tak? Muka sama macam Papa Gomo adik-beradik. Ya, adik-beradik. Kembar. Waalaikumsalam, Bos Cat. Korang sokong ke tak sokong ni? Korang sokong ke? Sekarang ni guys, sekarang ni adalah masa anak-anak muda. Sekarang ni lah zaman anak muda. Kalau kita tengok pada zaman saya ni bukan nak cerita pasal politik, tetapi saya nak kita nak sama-sama buka minda kita. Kita nak buka minda kita. Kalau kita tengok sebelum Barisan Nasional tumbang, PH menjadi kerajaan, terkenal dengan cerita gelombang anak muda. So PH tumbang dengan sendirinya. Dia tumbang dengan sendirinya, bukanlah dengan Pakatan Perikatan Nasional yang tumbangkan dia ke, Pakatan UMNO yang tumbangkan dia ke. Tak ada. PH dia tumbangkan diri dia sendiri. Jadi
Jadi masa ini adalah masa anak muda. Bermula daripada Pakatan Harapan dulu yang duduk sebagai kerajaan juga memfitnah yang bukan-bukan, yang berjaya menghasut, ni saya kata RBA ni berjaya menghasut anak-anak muda, jadi benci dengan kerajaan dulu. Maka sekarang ni juga adalah zaman ataupun masa anak muda berubah, mengenal ataupun ambil tahu betapa pentingnya kuasa politik di dalam memilih pemimpin. Jadi ini zaman kita sekarang ni guys, zaman kita. Jadi sebab itu saya bagi cadangan yang baik supaya kita tidak terus menerus dialihkan pandangan, dialihkan perhatian dengan macam-macam cerita. Sana tak puas hati, sini tak puas hati, sini gaduh sini, gaduh sana, gaduh sini. Jadi walau bagaimanapun, so macam mana you all nak selesaikan tentang internal problem antara you all dengan you all, jadi terserah. Mana yang belum selesai, selesaikanlah dulu. Mana yang belum selesai, selesaikanlah dulu. Jika perlu saya, beritahu saya. Kita duduk sama-sama, kita bincang sama-sama untuk kebaikan. Tetapi kalau jumpa untuk nak bercakap masing-masing, jangan panggil saya. Saya tak suka. Lebih baik saya bersama dengan you all duduk dalam ni, kita sembang-sembang daripada duduk nak table talk dengan you orang yang masing-masing nak bercakap sama sendiri. Saya tak mahu. Okey guys, jadi saya harap cerita ataupun cadangan saya diterima baik oleh mereka-mereka yang pro-pro, yang top-top ni. Jadi saya harapkan dan saya doakan supaya mereka juga dilapangkan fikiran, ditenangkan fikiran, juga diberi kebaikan. Dalam kita membuat satu perkara kebaikan, pasti Allah mendatangkan kebaikan. Jadi itu yang kita harapkan. Apa lagi yang kita nak harapkan melainkan kebaikan ataupun keredaan daripada Tuhan. Jadi guys, terima kasih banyak-banyak kerana sudi mendengar cadangan saya ni. Tolong support, tolong saya untuk mencari kebaikan dan terus menerus berbuat kebaikan. Jadi guys, terima kasih bersama dengan saya, dan kita berjumpa lagi selepas ini di dalam live yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.